Saya duk ganti saya ni hok mana lepas becek, dia tidak aktif. Bila dia tidak aktif lepas becek, dia jadi cepat tua sebelum umurnya. Dia jadi letih, penyakit macam-macam. Muka dia pun lepas becek nampak tua lagi. Sebelum becek dia tak tua. Kejut kita tengok. Saya tengok, apa gini kok? Jadi maknanya walaupun kita ni selepas kita becek, kita kena sentiasa aktif. Sebab bila kita aktif, kita mikir semua, kita buat kerja semua, badan kita jadi cerdas. Tapi kalau kita duduk saja, dia pula malis lagi. Kalau diabetes sebelum ni duduk 2 km, mari duduk sebelum. Sebab dia tak nak kerja buat. Makan minum tidur. Jadi bila dia tak ada aktivitas, tak ada benda nak mikir, maka bila otak tak mikir, badan jadi letih, badan jadi lemah, marilah segala-galanya. Jadi saya dah tengok ada saya tu umur 60 lebih 70 tapi masih aktif. Dan Allah Ta'ala kurniakan kepada dia kesihatan untuk dia berbakti kepada masyarakat. Jadi saya cuma nak kongsikan sepotong ayat Quran. Ayat ini kena dengan kita belak-belak. Jadi ayat ini terutama sekali ditujukan kepada mereka-mereka yang telah melepasi usia muda. Jadi kita semua ni lepas usia muda belak-belak ni. Jadi dalam surah Al-Aqaf, surah Al-Aqaf ayat 15, saya bacakan tafsirnya yang bermaksud, wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmatmu yang engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang engkau redai, dan jadikanlah sifat-sifat kebaikan meresap masuk ke dalam jiwa zuriat keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, dan sesungguhnya aku dari orang-orang Islam. Ini yang tunduk patuh kepadamu. Ini kalau ikut portal Mufti Wilayah Persekutuan, ayat ini diletakkan di dalam satu artikel yang tajuk artikel ini ialah peringatan Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang telah melepasi umur 40. Artikel dalam portal Mufti Wilayah. Jadi saya petik ayat ini yang ditulis dalam artikel itu sebagai peringatan kita bersama. Sebab kita ni hidup kita ini sebagai medan ujian, dan kehidupan sebenar kita ialah selepas kita mati. Kerana kehidupan kita 60-70 tahun ini tersangat singkat berbanding dengan panjangnya masa selepas kita mati yang tidak akan ada penghujungnya. Dan Allah Ta'ala sebut juga dalam Al-Quran, Allah sebut, Bismillahirrahmanirrahim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan mati dan hidup. Allah mulakan dalam ayat ini mati dulu daripada hidup. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, untuk menjadi ujian bagi kamu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji daripada kalangan kamu siapakah yang paling baik amalannya. Wa huwal azizul ghafur, dan sesungguhnya Allah itu Maha Aziz, Maha Perkasa, lagi Maha Pengampun. Dalam ayat ini Allah mulakan mati dulu. Dia bukanlah kata saya baca ayat ini sebab mengalir-alir dah. Nak ayatnya biarlah supaya kita dapat memanfaatkan sisa-sisa baki umur kita. Saya pun tua juga dah. Sisa-sisa baki umur kita ini biar kena dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah mulakan ayat ini dengan mati dulu baru hidup. Kenapa? Kerana mati itulah yang akan menjadi titik mula bagi kita dalam kehidupan sebenar kita. Dan dalam penghujung ayat ini Allah sebut dengan Wahwal Azizul Ghafur, Allah itu Maha Perkasa. Allah guna perkasa. Perkasa ni kalau kita kata Allah Ta'ala lah Maha Samsing, Allah Ta'ala lah Maha Gedebel. Tapi di hujung selepas Gedebel tu Allah Ta'ala tambah lagi dengan Allah Ta'ala itu Maha Pengampun. Jadi dalam ayat ni
Allah sebut tentang bagaimana kehidupan sebenar kita, pengertian hidup sebenar kita ialah hidup selepas kita mati. Dan bila kita mati ni, kita nak bawa apa? Kita nak bawa bekal kita nak sedia dah sepanjang kita hidup. Dan tuan-tuan semua, saya yakin banyak sangat pahala yang dibawa. Sebab bekerja siang malam sebagai keketangan kerja, memberikan segala sumbang bakti untuk memajukan masyarakat dan negara. Dan kalau masyarakat dan negara itu maju dengan hasil kerja titik peluh kita, walaupun kita dibayar gaji, pahala kita berjalan sepanjang masa. Itu maksudnya untungnya orang yang kerja kajian. Sebab hasil daripada pembangunan negara itu kita ada titik peluh dalamnya. Dan titik peluh inilah yang akan menjadi saham kita sehingga kita mati. Jadi untung orang-orang yang diberi peluang untuk mereka bukan hanya bekerja sekadar makan cari gajah, cari makan untuk keluarga dia, tapi dia memberi sumbangan langsung kepada pembangunan ummah dan negara. Jadi pahala itu berjalan sepanjang. Kena lagi pula jenis hak baru, claim overtime dia tak claim. Kalau kena jenis buat kerja ujung minggu boleh sanggup buat kerja, pahala Masya Allah akan berpanjangan. Bukan sekadar sehingga dia mati, tapi akan berpanjangan sampai bila-bila insya-Allah. Jadi itu saya sebutnya saya ini betul kerana beliau berhadapan dengan insan-insan hebat di hadapan saya insya-Allah. Jadi cuma nak kasih sikit lagi, iaitu Allah. Tadi Datuk ada sebut pasal kerja kebajikan. Tuan-tuan semua, terima kasih. Cumanya nak tambah sikit lagi berkenaan dengan sumbangan kita selepas kita bersara. Saya ni, saya ramah oleh lama-lama. Jadi daripada hok muda-muda sampai hok lama-lama ni amat. Dan saya duk perhati saya ni hok mana lepas becek dia tidak aktif. Bila dia tidak aktif lepas becek dia jadi cepat tua. Tua sebelum umurnya. Dia jadi letih, penyakit macam-macam. Muka dia pun lepas becek nampak tua lagi. Sebelum becek dia tak tua. Kejut kita tengok. Saya tengok, apa gini kok? Jadi maknanya walaupun kita ni selepas kita becek, kita kena sentiasa aktif. Sebab bila kita aktif, kita mikir semua, kita buat kerja semua, badan kita jadi cerdas. Tapi kalau kita duduk saja, dia mula malih lagi. Kalau diabetes sebelum ni duduk 2 km, mari duduk 10. Sebab dia tak ada kerja buat. Makan minum tidur, makan minum tidur. Jadi bila dia tak ada aktivitas, tak ada benda nak mikir, maka bila otak tak mikir, badan jadi letih, badan jadi lemah, marilah segala-galanya. Jadi saya dah tengok ada saya umur 60, 70 tapi masih aktif. Dan Allah Ta'ala kurniakan kepada dia kesihatan untuk dia berbakti kepada masyarakat. Jadi bila kita buat kerja, dia hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kalau kita nak hindarkan sakit dan juga nasib yang tidak baik dengan benda. Yang pertama dengan kita bersedekah, dan yang kedua dengan kita berzikir. Jadi sedekah ni bukan hanya kita beri duit. Sedekah ni kita tolong orang tak sedekah. Kita duk mikirlah ke mana nak selesai masalah orang. Pun sedekah. Kita tolong orang susah walaupun tidak dengan duit. Kita tolong masak dia dan sebagainya, juga adalah sedekah. Dan bila kita buat sedekah ni, ini janji Allah. Siapa yang bersedekah, Allah Ta'ala hindarkan daripada bala dia. Daripada bala, Allah Ta'ala akan dia daripada penyakit dan sebagainya. Jadi bila kita buat kerja kebajikan semua, Allah beri kesihatan kita. Bila kita berhenti yang buat kerja kebajikan, hak Allah Ta'ala buat jauh, Allah Ta'ala hindar tu, tak ada dah dinding dengan kita. Sakit pun mari, letih pun mari, tension pun mari. Jadi hak ni lah lagu mana janji Allah SWT. Dan Allah Ta'ala ni maha adil, tuan-tuan. Kalau kita buat kebajikan, Allah tahu kita duk mikir sibuk nak buat kerja kebajikan, Allah Ta'ala buat masalah daripada diri kita. Bila kita sibuk. Tapi bila kita tak sibuk mikir nak buat kebajikan, hak benda hak tak mari tadi Allah hantar sekali. Jadi buatlah, ambillah peluang yang ada
sehingga mana hujung nyawa kita untuk kita terus berbakti. Kalau sebelum ni kita berbakti dengan kita kerja kerja, lepas ni nanti orang YB ni dia balik duit. Dah anak-anak besar dah, betul tak? Kecuali hak sebelah dia kanai, hak kahwin baru. Dia ada anak kecil lah biasanya. Saya dulu masa saya buat master dulu, ada seorang di China. Dia dah tua dah. Saya ingat mungkin dah 50 lebih masa tu. Mari nama sudi besar, bawa budak kecil masuk kelas. Saya tanya dia, ini cucu nombor berapa? Dia kata, tak, ini anak saya, the only daughter yang dia ada. Umur dia saya ingat dekat 60, tua dah, Cina kaya. Mari kelas nama sedih, kita lain untuk buruk dia masa tu mengaji. Anak dia kecil lagi bawa anak pergi kuliah. Ini ada kan sebelah? Tu kahwin dengan buat muda kan? Ayah dia produktif sama hati. Mak dia dah hak, jadi tak apa. Rezeki Allah Ta'ala nak bagi. Jadi kita ni anak-anak besar belakang dah. Nak belanja ke anak tak ada dah. Saya teringat satu ceramah dari Ustaz Abdullah Abni Muhammad bin Abdullah Al-Ami. Dia kata masa dia pergi ke China, dia pergi di satu masjid di Guangzhou, dia kata. Saya pergi dah di masjid tu. Dia kata depan masjid tu ramai orang tua duduk neko. Orang tua, orang Muslim tua pakai pia Cina dia tu duduk neko depan masjid, jual cenderamata sebagainya. Dia pun tanya, dia kata Pak Cik, bahasa dia lah. Dia kata Pak Cik, tua-tua neko ni apa dia tanya? Cuma tua saja neko. Dia kata adakah susah duduk di Cina? Dia tanya. Tak, dia kata. Dia neko ni bukan untuk dia, tapi dia neko untuk masjid. Dia nego untuk masjid. Cara dia berbakti kepada masjid ialah dengan dia nego jual cenderamata pelacur lama. Kalau kita pergi Guangzhou, Allah, 20 Malaysia. Orang yang pergi masjid beli cenderamata dia duit tu dia beri kepada masjid. Itulah sumbangan dia kepada masjid. Jadi lagu mana semangat sayangnya mereka kepada masjid ni ditunjukkan. Mereka kata mereka tak perlu duit dah. Anak-anak besar kau tak perlu dah, cuma jual untuk hidup. Orang lama ni makan tak banyak dah. Masa kita muda dulu, piti tak ada nak makan dah. Kelio kau ni tengok juga orang nak makan, piti tak ada. Bila dah umur dah ni, piti banyak nak makan tak boleh pula. Doktor kata masih tak boleh makan, mani tak boleh makan. Sebab Tuhan tu simpan sikit duit tu nak beri untuk kebajikan. Kita muda makan macam-macam dah kan. Jadi masa dah berumur ni, kita Tuhan tak boleh makan. Macam saya tadi pun cek baru ni ada pre-diabetic dah. Tak diabetic lagi. Wakiazbillah lah, tak jauh. Ada pre-diabetic. Insulin dah tinggi daripada level biasa. Jadi Tuhan suruh kontrol makan dah tu. Lepas ni jangan makan sedap sangat. Ingat atas. Jadi maknanya Tuhan peringati awal. Jangan sampai kita duduk makan. Sebab tu ada pepatah sebut, kenapa bila kita lemah, bila kita tua, Allah lemahkan anggota kita. Di antara Allah lemahkan anggota, Allah lemahkan tangan kita. Sebab apa Allah lemahkan tangan? Supaya Allah Ta'ala suruh kita pelonggar kepada pergi dunia. Bola tua. Bola. Maknanya longgar-longgar. Kalau niat nak beli kereta baru, nak beli rumah baru lagi tu simpan dulu. Simpan dulu, nak beli kanak tu selesai lah. Jadi maknanya Allah Ta'ala suruh kita longgarkan ikatan kita dengan dunia untuk kita bersedia untuk menggenggam hak baru itu yang akhir. Jadi ini contoh. Jadi insyaAllah dia pasal ini orang hebat. Saya nak sebut pun kadang-kadang malu juga. Takut tak pandai, orang kata tak pandai dengan body. Saya 25 cc lah, tapi nak naik 200. Aku tak pandai dengan body. Jadi dia ada saya dengan orang hebat yang ialah saya mahu sebahagiannya cikgu dan sebagainya. Dia sangat banyak pahalanya, yang sangat besar jasanya kepada masyarakat dan negara. Jadi saya nak tutup tadi ini pengurusi baca satu puisi daripada Hamka. Saya pun nak baca juga lah. Pinjam dan baca Hamka juga lah. Ini daripada Pak Hamka. Disebut
umur badan terbatas. Umur batu nisan kadang-kadang lebih panjang dari umur badan. Tetapi umur jasa dan kenangan lebih panjang dari umur batu nisan. Maknanya umur bila kita berbakti, orang akan kenang sampai bila hidup. Kan? Sebab tu kalau kita pergi di satu tempat, ada nama. Nama tu orang abadikan. Orang abadikan di jalan, orang abadikan di masjid, orang abadikan di lorong-lorong rumah, lorong nak masuk rumah. Orang abadikan nama itu kerana nama itu ada jasa kepada masyarakat. Dan bila kita berjasa, orang akan kenal jasa ini sampai bila-bila. Jadi disebut di pangkat umur jasa ini lebih panjang daripada umur batu nisan. Maknanya ambillah waktu yang tersisa untuk kita memberikan sebanyak mungkin jasa dan bakti kita kepada masyarakat. Sebelum itu berbakti dah, kita sambung lagi sampai hujung nyawa kita dengan bakti kita kepada masyarakat. Tadi Datuk dah sebut kita buat kerja kebajikan. Saya sebagai timbalan esko untuk fikir kebajikan untuk persatuan. Jadi cuma saya nak minta, bukan saya nak beri, saya nak minta kerja daripada kebajikan supaya kita bersama masyarakat. Saya tak pasti kawasan tempat, tapi kalau kawasan saya bila masuk ke dalam kampung-kampung, Allahu Akbar, kita dari mana ini dari rumah tu nampak langit. Baru ni saya baiki sebelum hujung tahun lepas, saya baiki satu rumah di Tresek. Habis tak 20,000 baiki rumah. Mari bagi baru ni, hak baiki tu habis. Tak ada. Kita tengok rumah Allah, hak baiki baru baiki 2-3 bulan. Habis tak ada. Jadi baru ni kita bincang nak beli rumah seperti dia. Setiap kali banjir, dia kata masa banjir besar baru ni, rumah dia tu tinggi dah. Saya rasa rumah dia tu bakal tinggi ni. Tinggi rumah. Atas rumah tu, masa banjir dia kena nyelai tubik konel lah. Nak tubik daripada atas rumah. Bawah tu tinggi ni dah rumah dia. Atas tu dia kena duduk dalam rumah tu, dia kena nyelai tubik konel lah. Nak tubik daripada rumah. Mana boleh bayangkan tingginya air besar. Jadi maknanya tuan-tuan semua terlalu banyak ruang untuk kita berbakti kepada masyarakat. Bayangkan bila kita masuk kampung-kampung, anak-anak dia tak boleh baca, dia Allah Akbar. Esok mana kita nak jawab dengan Allah Ta'ala. Bayangkan bila masuk tu kita beri sumbangan makanan ni, dia terima makanan kita ni, Allah Akbar. Orang tu sebut kata di bui di Kemboja dan sebagainya. Tapi sebenarnya tempat kita pun banyak lagi. Jadi mungkin satu apsara yang diambil satu position bagaimana untuk kita sama-sama mengambil ruang untuk kita sama-sama berbakti kepada masyarakat. Dan semoga dengan sumbangan kita ini Allah Ta'ala berikan kesihatan kepada kita. Allah Ta'ala berikan kita sebuah keluarga yang bahagia, anak-anak yang saleh dan salehah, cucu-cucu, mungkin cicit pun dah ada, cucu-cucu dan cicit-cicit yang saleh dan salehah, yang akan memberikan kepada kita juga saham di akhirat nanti.